Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah lagi motosikal untuk review. Dan motor ni sebenarnya memang sangat-sangat unik lah bagi saya. Dia salah satu model daripada Suzuki. Dan motor ni sebenarnya memang cukup-cukup ikonik, cukup-cukup legend habis. Motor apa yang saya cakapkan tu? Ini dia, Suzuki Hayabusa 2021. Okay, so inilah dia Suzuki Hayabusa 2021. Ini merupakan generasi ketiga Suzuki Hayabusa. Okay, menggantikan model yang berjalan daripada 2008 sehingga 2013 tak silap saya. So ini adalah model terbaru dilancarkan tahun lepas. So sebelum kita naik sedikit info. Okay, engine 1340cc inline 4 menghasilkan sekitar 188 horsepower pada 9700 rpm dan juga 100 Nm torque pada 7000 rpm. Okay, so apa yang korang dapat? Suspensi upside down kaya bar yang telah di-revise atau dinaik taraf supaya handling dia lebih baik di bahagian corner lah. Okay, so braking juga dah dapat yang terbaik, best of the best. Kita ada Brembo Style 5. Okay, cuma colour yang hitam putih ni tak berapa nak cantik lah, sebab dia ada satu versi yang colour dia silver dan merah, yang tu lebih cantik. Tayar kita ada Bridgestone Battlex T32R. Okay, T32R, tayar touring, dan profil di belakang masih lagi 50 macam versi dahulu. Jadi tak nak cakap banyak, jom kita ride. First kita dengar bunyi enjin dulu. TFT screen memang nice. Okay, TFT screen kecil je dan masih lagi ada 4 meter analog, sama seperti generasi sebelumnya. Kita try start. So macam saya cakap, engine 4 inline 1340cc masih sama. Dia punya compression ratio masih lagi 12:1. Dia punya bore and stroke masih lagi 81 bore dan juga 67 stroke, tak silap saya lah. Okay, jadi dia punya bore dan stroke masih sama, compression ratio pun sama. Beza dia, komponen diguna pakai pada engine tu dah dinaik taraf supaya lebih efisien, tahan lasak dan sebagainya lah. Okay, so jom kita ride. Bismillahirrahmanirrahim. Mengah baru lepas makan nasi impik kuah kacang rendang bagai. Aduh. Okay, so ini adalah model yang diperkenalkan pada hujung tahun lepas. Okay, di Malaysia oleh Suzuki Malaysia. Waktu pelancaran tu datang sekali dengan GSX S1000 dan juga V-Strom 350 XT. Tapi sudah tentu Hayabusa ni lah yang paling kita tunggu lah, sebab ini adalah generasi terbaru dan segalanya baru. Okay, first, kalau korang perhatikan di bahagian dash depan ni, kita dah ada TFT screen. Kecil sebenarnya, agak kecil, lebih kurang size TFT screen pada T-Max tak silap saya. Tapi cukup lah nak menampakkan yang Hayabusa generasi baru ni, generasi ketiga ni dah datang lebih moden daripada model sebelumnya. Okey, bahagian enjin telah dinaik taraf. Tapi itulah, bila kita dengar naik taraf, kita akan rasa macam oh mungkin lebih berkuasa. Tak, sebenarnya dia power dia rendah sikit berbanding generasi sebelum ni. So sekarang 188 horsepower dan 150 Nm torque. And jangan risau kalau model sebelum ni korang rasa dia terlampau overwhelm atau terlampau gerun nak bawa kan. Generasi ketiga ni sebenarnya nampak aja garang, tapi the moment korang duduk atas dan start engine dan bawa, dia sebenarnya agak mudah untuk dijinakkan lah, lebih kurang. Dia punya gear 1 sampai gear 3 very smooth. Okay, dan selagi korang duduk dalam RPM sekitar 3-4 tu, dia punya engine punya respon tu very smooth, very lancar. Korang tak ada rasa macam alamak power sangat ni, tak ada. So surprisingly motor ni sangat-sangat smooth, padahal dia sebuah hyperbike. Okay, sebab kalau korang tahu sejarah Hayabusa, Hayabusa merupakan motosikal production pertama yang boleh cecah 300 km sejam.
tanpa perlu buat sebarang tuning pun. Enjin dia stop, dah boleh pergi lebih daripada 300 km sejam. Dan kalau korang tertanya, atau especially owner-owner Hayabusa sebelum ni, dia punya riding position masih lagi sama. Masih lagi sama seperti generasi sebelumnya. Cuma perbezaan ketara adalah dia punya tempat letak kaki tu 12 mm lebih dekat lah. Jadi korang tak ada terasa body terlampau wide ke, nak kena kangkang lebih ke. Yes, dia punya ergonomik memang rasa macam bawa superbike, tapi sebenarnya lebih selesa. Dia punya handle ni tak ada rasa terlampau pressure dekat lengan macam mana korang bawa superbike. Dia tak rasa agresif macam bawa superbike. Saya bawa pun tak ada rasa macam pinggang tu nak tercabut ke, tak ada. Cukup selesa. Tempat duduk dia memang saya rasa superbike lain kena belajar lah. Tempat duduk dia sangat-sangat selesa. Untuk tahun 2021, motor ni datang dengan lampu LED depan dan belakang. Okay. Exhaust masih lagi twin exhaust, sama seperti generasi sebelumnya. Body panel lebih streamline. Design depan dah di tweak sikit supaya nampak lebih moden, lebih tajam lah berbanding sebelum ni yang nampak macam very curvy kan. Tapi jangan risau, kalau korang tak mengikuti perkembangan model-model baru Hayabusa pun, kalau korang nampak motor ni kat tengah jalan, kau akan tahu that's a Hayabusa. Okay. Dia punya DNA tu masih lagi sama. So sebabkan kita pakai Hayabusa, of course kita kena masuk highway lah. So motor ni datang dengan pelbagai elektronik terbaru yang tak ada dekat model sebelum ni, dah ada dekat Suzuki Hayabusa model terbaru ni. Suzuki sumbat segala elektronik yang boleh. Okay. Kita ada 6-axis IMU yang mengawal traction control, wheelie control, engine brake control, apa lagi, kita ada 6 riding modes. Okay. Yang mana 3 tu dah preset, 3 lagi korang boleh adjust sendiri. Kita ada 3 engine braking control, kita ada 10 stage anti-wheelie control. Jadi daripada segi teknologi dan elektronik tu, jangan risau, motor ni memang sebelengkap lah. Jadi kalau korang rasa tak yakin nak bawa Hayabusa, memang korang akan rasa yakin terus lah untuk model 2021 ni. Ok, Suzuki dakwa yang Hayabusa terbaru ni, dia punya suspension tu dah lebih baik, braking pun lebih baik. Sebabnya model terdahulu braking dia agak kasar, agak mengejut, agak kurang efisien. Jadi apa yang Suzuki buat, dia terus campak sistem brake yang paling efisien sekali, Brembo Style 5. okay, berkembar dekat depan tu. Dan juga kita ada suspensi Kayaba fully adjustable. Yang best pasal Kayaba ni, dia punya handling tu, especially masa nak masuk corner tu, memang korang akan rasa sangat-sangat confident. Cumanya saya nak cakap, lepas saya dah bawa selama beberapa hari, dekat seminggu sebenarnya, bila mana yang korang tahu dekat jalan tu, okay, akan tibanya corner, dan korang finesse daripada awal nak ambil corner tu, memang motor ni boleh lean, tak ada masalah. Daripada tegak nak lean badan tu memang tak ada masalah. Cumanya saya kata bila korang perlu tiba-tiba, tak ada masalah lah. Even macam kita sekarang berada dalam trafik, nak menciluk antara kereta pun tak ada isu. Braking saya suka, throttle responsi sangat-sangat baik sebab dia ada ride by wire. But bila korang perlukan power tu akan datang bila korang buka atas 5000 RPM. Dia punya respon tu, korang akan rasa okay, inilah dia Hayabusa. Bawah daripada 5000 RPM, power tu very smooth tau. Dia, korang sebelum ni macam bila kita bawah
bawa RPM rendah, dia punya engine tu korang akan rasa sedikit macam jerking lah. Dia macam dia nak pergi tapi korang control tak pergi. Tapi pada model ni Suzuki dah upgrade supaya dia punya responsive tu very smooth walaupun di RPM 3, 4. So apa yang berlaku bila dalam traffic macam ni, bila bawa dalam town, korang tak ada rasa macam alamak, motor ni is too much power. Tak ada. Power tu akan hadir bila korang nakkan power tu hadir. Atas 5000 RPM, buka throttle, korang akan pergi, jangan risau. So top speed motor ni telah dilimitkan kepada 299. Tapi korang boleh tak silap saya, yang motor saya dapat ni boleh pecah 300 km, tak ada masalah. Saya tak berani nak try top speed, tapi apa yang saya dapat setakat ni masa test di highway yang kosong, okay, untuk tujuan info nak kongsi kat korang je, saya dapat 280 macam tu. Highway speed pada saya, motor ni korang boleh cruising pada mana-mana kelajuan yang korang nak, tak ada masalah. Pada saya, highway speed yang motor ni memang sangat-sangat selesa. 16 tu memang bukan satu masalah. Sebab macam saya cakap, walaupun motor ni 188 horsepower, tapi bila korang perlukan kuasa tu macam relax, memang motor ni boleh, tak ada masalah. Dia takkan nak force korang untuk buka throttle memanjang, tak ada. Because dia punya power delivery tu very smooth. Cecah 5000 RPM ke atas, dia akan boom buka. Dan kalau yang tu memang memang korang akan gelak sorang-sorang. Cumanya jangan risau, sebab dia ada banyak elektronik, yang package elektronik yang ada. Jadi korang takkan terasa macam motor ni di luar kawalan. Korang boleh lean macam bawa superbike, no issues. Walaupun berat 264 kg, tapi tak rasa. Itu yang saya rasa macam impress dengan model ni. So depan kita ada Escort, so kita bawa relax je. Okay, sebelum tu saya nak cakap, motor ni, okay, dia punya keselesaan tu memang pada saya sangat-sangat baik lah. Dia punya tempat duduk belakang dan juga pillion memang sangat-sangat selesa. Yes, memang korang kena tunduk bongkok macam bawa SBK, tapi saya boleh jamin dia punya keselesaan tu lebih baik berbanding daripada bawa SBK. Sebab memang motor ni adalah untuk kegunaan untuk touring jauh, okay. Tapi beza dia, korang boleh sampai dengan lebih cepat dengan kuasa 299 top speed tu, 188 horsepower. Memang itu adalah fungsi sebuah Suzuki Hayabusa. Macam saya cakap, memang banyak penambahbaikan yang Suzuki dah buat pada generasi ketiga Hayabusa ni, okay. Dan kalau model sebelum ni kita pakai nama GSX 1300 kan, okay. Model ni tu dah tak pakai. Suzuki hanya guna nama Hayabusa sahaja.
So kita just follow belakang konvoi VIP ni sambil explain pasal motor ni lagi. Okay, untuk pasaran kita, motor ni ditawarkan pada harga sekitar 111, 112 tak silap saya. Cuma saya tak pasti lepas ada berlakunya kenaikan harga, saya tak pasti sama ada motor ni pun affected dengan harga baru atau tidak. Tapi semasa motosikal ni dilancarkan, Hayabusa 2021 ni dijual pada harga 111,000, 112,000. Dia datang dengan warna yang saya bawa ni sahaja, warna hitam gold ni. Okay, segalanya standard. Kita ada cruise control, kita ada KYB suspension boleh laras, adjustable kalau boleh nampak depan ni. Okay, korang ada riding mode, 6 riding mode sebenarnya. 3 boleh laras, 3 lagi dah ditetapkan preset. Okay, yang mana korang boleh pilih yang akan mengkawal kuasa. Oh, cantik motor polis tu. Saya memang suka lah motor ni. Dia punya cruising speed, walaupun dia menunduk, saya rasa macam memang tak ada, dia tak sakit belakang macam mana buat SVK tau. Tu yang saya surprise. Model sebelum ni pun sama, itulah apa yang Suzuki mampu buat. Sebuah hyperbike walaupun tunduk tapi masih lagi selesa lah. Okay, kalau nak kata tentang siapa lawan Hayabusa, sebenarnya kalau ikutkan, dia tak ada lawan yang betul-betul setaraf. Maksud saya dalam segmen ni tak ada lagi motor yang macam ni. Mungkin yang paling dekat bagi zaman moden tahun 2021-22 ni, mungkin Kawasaki H2 SX. Okay, yang tu dia punya engine supercharge. Okay, tapi saya rasa ergonomik pada H2 SX tu lebih menegak lah. Itulah beza dia. Okay, tapi sebab tu saya cakap, itu je lah mungkin lawan yang paling dekat dengan Hayabusa ni. Itu yang saya boleh fikir lah. Dulu kita ada Kawasaki ZX14 tu, ZX14 tu, yang tu pun yes. Cumanya saya rasa Hayabusa ni dia dengan sendirinya dia sangat-sangat unik. So nak cari pesaing yang terdekat tu rasanya agak susah lah, agak susah. Sebab dia memang sangat unik, sebuah motosikal yang sangat-sangat unik. Bayangkan lah, motor ni, enjin ni pernah dipasang pada, orang ada pasang pada kapal terbang, ada orang pasang pada sebuah mini lama. Bagi dia tebu. Okay, macam-macam orang dah buat dengan enjin ni. So enjin ni memang sangat-sangat berkuasa lah. Memang sangat-sangat unik. And saya rasa improvement yang paling saya besar bila layan motor ni berbanding generasi dulu adalah engine, braking dia. Braking dia Brembo Style 5 tu memang sangat-sangat baik. Cuma saya rasa braking tu pun dah di-tune sebab brake Brembo Style 5 tu juga diguna pakai pada model-model yang berkuasa tinggi seperti Ducati Panigale dan sebagainya. Okay, Triumph pun pakai Brembo Style 5. Cuma saya rasa dia punya braking tu telah di-adjust, retune sikit supaya lebih tak terlampau mengejut. Dia punya kuasa mencengkam tu. Kalau saya ada 111,000, memang Hayabusa ni saya rasa saya pastikan akan ada dalam saya punya garage lah.
Dia sebuah motosikal yang sangat unik, sangat rare, ikonik. Dan kalau korang nak tanya macam mana pasal ketahanan, saya rasa isu ketahanan tak perlu dibangkitkan bila bercakap tentang motosikal Suzuki. Sebab Suzuki, enjin dia memang dikenali tahan lasak, tahan lama, boleh buat belasah, tak ada masalah. Sebab itu adalah image atau identiti Suzuki. Tahan lasak, tahan lama, dan tak ada masalah. Kalau bercakap soal harga, 11,000, rasanya pada saya harga tu make sense untuk sebuah Hayabusa. Sebab kalau kita nak cakap tentang motosikal berkuasa tinggi lain, H2SX dan sebagainya, motor tu semuanya lebih mahal. Okay. So pada saya, apa yang Suzuki Malaysia tawarkan ni adalah sesuatu yang pada saya berbaloi jika korang ada kemampuan untuk angkat. Saya rasa ini antara motor yang bila kita bawa tu, korang akan gelak, korang akan enjoy every moment of the ride. Because ini apa yang Hayabusa tawarkan. Kalau rasanya nak tahu lebih lanjut macam mana motor ni sangat-sangat syok layan, boleh je korang tanya owner-owner Hayabusa yang model sebelumnya. Saya rasa model sebelumnya tu pun dah best. Dan kita dah tunggu lama bagi ada generasi terbaru, dan akhirnya Suzuki dah ada generasi terbaru Hayabusa. Punya penuh dengan elektronik sistem baru, enjin yang telah dinaik taraf. Enjin sebelum ni pun dah tahan lasak. Tapi untuk model terbaru ni, Suzuki tukar dia punya rod, tukar piston, tukar crankcase supaya lebih berkualiti, lebih baik, lebih tahan lama, yang mana korang boleh rembat tanpa ada sebarang masalah. Itulah apa yang Suzuki buat bagi generasi terbaru Hayabusa ni. Dan walaupun dah banyak dengan electronic system, tapi saya boleh cakap jangan risau, motor ni memang masih lagi sebuah Hayabusa. Sebab electronic system tak mengubah identiti sebuah motosikal tu bagi saya. Pada saya, apa yang dia masih lagi menawarkan gaya menunggang yang sama, pengalaman menunggang yang sama. Jadi pada saya itu saja dah cukup menjadikan generasi ketiga ni masih lagi sebuah Hayabusa yang kekal dengan identiti dan DNA yang sama. So kita pun dah nak sampai. Oh, lupa nak cakap, motor ni datang dengan quick shifter tau. Saya rasa macam ada benda tertinggal tadi. Okey, model ni dia juga datang dengan quick shifter, atas bawah. Okey, maksudnya bila dah tukar gear 1 tu tarik clutch, lepas tu selebihnya sampailah gear 6 dan turun balik tu tak perlu nak tarik clutch, hanya engage saja gear. Dan tak ada masalah. Okay, so kita dah sampai.
Okey. Ya. So, tu je lah review saya di Motor Melaya mengenai tawaran terbaru Suzuki Malaysia, iaitu Suzuki Hayabusa 2021. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci layari www.motormelaya.net. Jangan lupa like dan subscribe video ni sebab kita nak bawakan lebih banyak video review untuk korang. Jadi itu saja. Assalamualaikum.